Just the way that I say I love you, baby. This is going on. Hai, Assalamualaikum. Hai. Okay, malam ni ours will be business 101 and youth power. Boom. Macam nak pin. Alright, dah pin. Hi guys. Hi. Hi Nurul. Hi Nisa. Hi Adeline. Hi Eja. Hi Nurasia. Hi Alicia. Hi Mira. Hi. Hi, hari esok ada Hero Remaja kan, episod akhir. Episod akhir tak tahu lagi bila on air. So esok tak ada. Episod akhir ditunda actually. Hai Jazina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Nadira. Hai Syamimi Janati. Hola. Hai Arif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Peruz Nisa. Hello Haris, jangan lupa tengok video group. Ui, dah siap ke? Video macam yang raya tu. Alright, nanti Haris akan tengok lepas ni. Hai. Boleh say my name again. Ya, Fariha. Haris, belum mandi ke? Dah mandi lah. Cap ni cap favourite, so Haris akan pakai lah sampai bila. Hai Emilia Natasha. Hai Syamimi. Hai. Jangan lupa Haris tengok Taufik tu. Alright, Haris akan tengok nanti. S1 tak nak masuk belajar. Bukan next year dah. Next year masuk belajar next year. So yeah. Hai, Assalamualaikum Haris. Waalaikumsalam. Hai SWS. We have the same cap. Oh, serius lah? I beli ni time I kat Korea hari tu. Korea lepas tu I beli lah. Sampai sekarang I simpan sebab style cap ni. Hai Haris, say my name please. Hi, I am Mardia. Hai Haris, dah makan dah. Kesian batch 02 masuk lambat. Kan, batch 02 kita macam nak buat macam mana, kena terima lah. Filter tak ada lah. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. B03 masuk you sekali dengan B02. Ha! Ya! Kalau fikir balik ya tu. Tapi B03 diorang SPM tahun depan kan? Ya lah. Is it? Hello? Hai. Lizzie. Sihat ke? Sihat. Alhamdulillah. Seronok tengok Haris sekarang. Kenapa? Yelah macam dia punya shining tu lain. Kan? Alhamdulillah. Ingat time first jumpa. Wish. Ingat? Suzy time tu macam ingatkan Haris dah umur 20 lebih tau. Tak sangka masih sekolah menengah kan. Alhamdulillah. Kalau korang tak tahu, ni yang Kak Suzy. Haris dulu jumpa Kak Suzy. Time tu ada apa? Time tu kita promoter. Bukan promotion. Time tu kita macam ada part time job lah. Kita akan promote barang gym kan. Dekat satu event tu. Ya, time tu Haris sekolah lagi. Time tu Haris noob lagi lah. Belum masuk hero lagi. Tak ada noob je. Alhamdulillah. So Haris macam mana sekarang? Okay je. Alhamdulillah okey je. Alhamdulillah okay lah. Suzy? Kiranya macam Suzy sekarang tengah intern in practical. Oh. Dia nak ambil degree dah insyaAllah. So hai semua followers Haris. Saya Suzy. Boleh tak Suzy nak kenalkan diri? Kenal boleh? Boleh? Alright. So Assalamualaikum. Hai semua. Saya Suzy Dahlan.
sekarang tengah practical degree dekat sebuah company training tentang property hartanah. So kenapa hari ni Suzy join live Haris, sebab Suzy dapat tahu Haris merupakan seorang idol yang ramai gila orang suka, betul tak? Korang suka cara Haris sentiasa support korang kan. Every time korang post, dia akan repost. Haris sangat humble, betul tak? Korang setuju tak? Cuba cakap. Mesti ramai. Tahu tak Haris? Suzy buat poster dengan Haris kan. Tiba-tiba ada orang WhatsApp Suzy. Bukan WhatsApp, DM cakap. Kak Suzy ada apa-apa ke dengan Abah Haris? Teringin lah DM Abah Haris. Apa? Hai. Okay, sebelum nak start, Suzy just nak share dengan korang. Sekarang Suzy tengah buat satu grup WhatsApp di mana dalam grup tu kita orang semua mengumpulkan banyak gila entrepreneur, usahawan-usahawan untuk kita sama dapatkan inspirasi. Dalam tu kita orang bukan dia cakap pasal bisnes tau. Tapi korang boleh belajar tentang nak dapatkan self-confidence, self-growth, self-love. Sebab Haris dapat tahu kan, sekarang ni banyak gila case depressions. Lepas tu ramai orang bunuh diri. Sekarang ni macam kita zaman yang suka compete dengan each other. Bila tengok orang lain lebih, kita akan rasa jealous. Betul? So kepada yang nak join group tu, kita memang free je, korang boleh masuk. Nanti korang DM kat Suzy, korang cakap je, saya nak masuk group tu. Nanti saya akan bagi link kat korang. Okay? Suzy jumpa kat sana. InsyaAllah. Alright. Jom, kita start dengan soalan. Haris, kita nak borak tentang apa hari ni Haris? Borak pasal business youth power. Basically macam, apa macam pandangan Kak Suzy tentang orang youth ni, orang yang muda ni? Macam tu lah. Kita nak bincang pasal tu. Jabir Miftah. Hai Jabir. Hai Jabir. Okay. Macam, apa tu nak pedik? Okay. So, apa tadi tentang orang muda kita kan? So macam Haris pun orang muda. So sebelum Suzy nak share pandangan Suzy tentang orang muda, Suzy nak share dengan korang tau. Seorang Haris yang kita kenal kan. Haris ni dulu, sebelum dia masuk. Boleh kan? Help tu lah. Alright. Okay. Boleh kan? So biar orang dapat inspiration daripada Haris. Kenapa lah aku tak jadi Gairul. Okay. Haris ni dulu sebelum dia masuk Hero Remaja, dia pernah DM Suzy tau, tanya, Kak Suzy, macam mana nak elakkan anxiety waktu presentation? Kak Suzy, macam mana nak hilangkan nervous waktu bersembang dengan orang? Tiba-tiba, sebulan lepas tu, dia dah masuk Hero Remaja. Aku macam, woi, gampak dia budak ni. Ya Allah. Haris actually DM Kak Suzy tu, basically hari sebelum audition tau. Betul-betul sebelum audition. Hari sebelum. Memang DM tu semata-mata sebab nak pergi audition tu. Alhamdulillah. Sampai jadi top 10 memang power lah Haris. So kan, korang dapat belajar apa daripada Haris? Apa yang korang daripada yang tengah tengok live ni, korang dapat belajar apa? Kalau macam Kak Suzy, tak payah panggil Kak lah, geli pula. Macam Suzy dapat belajar, which is Haris ni walaupun seorang yang, Suzy semua orang ada rasa ketakutan. Semua orang ada rasa takut. Kita takut dengan kehilangan seseorang, takut gagal berperiksaan. Tapi macam mana kita dapat overcome rasa takut tu? So semua yang tengah tengok live ni kan, korang mungkin ada rasa anxiety, ada rasa macam rasa tercabar bila tengok orang lain berjaya. So macam mana korang nak overcome? Adakah korang akan duduk selesa je? Kita sebagai anak muda kan, ramai yang dekat followers Haris umur 13 hingga 18 tahun, betul tak Haris? Betul. Ramai sekolah menengah kan? So ambil pengajaran daripada seorang Haris Hamdan ni. Mula-mula mungkin rasa takut, tapi dia cabar diri dia untuk masuk competition and sampai jadi top 10. Nampak tak powernya Haris? Alhamdulillah. Haris ni kalau lebih kurang macam orang introvert lah Haris ni. So Haris tak berani cakap dengan orang, nak macam nak PR, nak buat, nak cakap depan orang lah. Depan orang pun takut tau. Lagi depan kamera. So Haris actually sebelum Haris masuk Hero, saya tanya Kak Suzy, which is macam saya nak elakkan anxiety. Macam Haris, bukan Kak Suzy seorang je, Haris tanya macam banyak orang. Haris seek advice daripada orang-orang yang macam pakar. And then for me, time audition tu Haris just Haris dah ada this semua ilmu ni, and then Haris just go je. Alhamdulillah. Whatever happen, Haris just go je. Tapi macam mana? Sebab dia lah Haris dapat pergi audition tau, sebab rasa confidence. Allah tak adanya, sebab diri Haris sendiri. Alhamdulillah. Apa perasaan Haris selepas dapat result, dapat masuk Hero Remaja? Cuba share.
Rasa macam tak percaya juga mula Tak sebab percaya. Haris ni macam for me Haris kalau Akak Suzy tak tahu sebelum Haris masuk Hero Haris ada apply job macam lepas SPM kita nak cari kerja kan nak duit sikit time Haris apply 30 job satu pun tak dapat Bagus ni. Ya ke? and then time Hero tu Haris just just try my luck lagi kan walaupun Haris tu down sebab tu Haris seek help from Suzy so lepas tu Haris seek help pun Haris just try lagi Terus dalam masuk Hero and then lepas first day ramai orang macam bila tak lepas diorang pergi nak sini tapi Haris satu kali je sehari je pergi and then lepas and then Alhamdulillah dapat call lepas tu. Alhamdulillah sekali je. Mungkin sebab niat Haris tu betul tu. Alhamdulillah. Betul tak Haris? Mungkin niat Haris bukan nak jadi famous ke apa tapi sebab Haris memang nak belajar kan. Sebab Suzy tengok tau Hero Remaja. Korang kena kritik dengan Hanazat, kena kritik dengan Syah on screen kan. Kau-kau tu. Oh memang kalau budak tak tahan boleh menangis kat situ. Ya tu. Hanazat takut tu. Seram siap. Kan? So macam memang Suzy suka gila lah Hero Remaja semua sebab korang dah macam another step tau. Korang buat benda yang kita orang tak rasa. Suzy tengok satu episod tu Haris pergi Penang kan? Yes. So macam that time Haris dapat terpilih kan untuk second punya ni. Time mana? Pergi Penang time episod 5 ke 6? 6 kot? So 6 Rasa yang ke-6. Yang Haris hantu jadi hantu. Betul? Ya, betul lah. So macam that time memang comel gila. Kelakar tu tadi tu. Sebab dia ada 2 stage Haris. That time Haris dah almost nak tersingkir. Lepas tu masuk balik Yes. Haris memang tersingkir untuk episod 5 tu. Lepas tu daripada out of 5 tu Haris masuk balik. Alhamdulillah. Lepas tu keluar balik. Tak apa, Alhamdulillah. Pengalaman tu mahal kan. Tak apa, Alhamdulillah. Apa yang macam bagi Haris kan, benda yang paling Haris rasa paling meaningful Hero Remaja tu? Benda yang paling meaningful kat Hero Remaja is Haris dapat belajar, one thing Haris dapat belajar is that friendship friendship. To me, sebab you know, kawan orang biasa dengan kawan antara among heroes ni lain tau. Sebab kawan biasa kita macam jumpa sekali, lepas tu kita balik kan situ. Tapi kawan heroes ni, kita dalam Hero, lepas tu dalam quarantine dekat hotel, kita orang quarantine hotel sama. So it's just that kita orang macam tak kawan kita orang macam family So any hardship yang kita orang go through, kita orang macam cakap with each other, kita orang beritahu macam tu So it's that paling meaningful rasa bersyukur dapat orang. Sebab nampak korang punya friendship tu kuat kan. Tapi lelaki punya bonding memang lain kan. Sampai Haris nak keluar pun rasa sedih kan. Betul. Apa tu? Jabi cakap apa? Hai Jabi. Use power ada soalan. Jabi. Kita semua cakap banyak nak empower dia use. Cakap senang tapi apa yang kita buat untuk jadikan reality. So, dah jawab soalan Jabi. Jabi pun ni kan Hero Remaja kan? Yes. Jom Jabi buat live nanti nak tak? Walaupun biasa je kan? Jabi dah pergi tu Jabi. Kalau macam soalan Jabi kan, betul juga kita tanya balik diri kita kan yang tengah tengok ni sama umur dengan Suzy, sama dengan Haris. Untuk yang nak tahu, Suzy sekarang umur 23. So macam mana Suzy tengah nak tolong anak muda sekarang? Sebab Suzy perasan yang paling penting lah kita ada masalah mental health. Kalau tak dapat nak control, percayalah kita belajar tinggi ke, kita buat bisnes jutawan ke, tapi kalau tak ada self love, kita akan cepat down. Orang cakap apa pun, kita akan lemah. Betul tak, Haris? Betul. Lagi time, time digital, era digital kan. Era social media like Instagram, Twitter. Orang akan cepat rasa down because kita, basically bila kita main Insta, main Twitter semua, main TikTok semua, kita basically compare diri kita dengan orang lain tau. So that's toxic bagi Haris. Betul, sangat toxic. So yang mana nak join group Suzy nanti just DM Suzy je insyaAllah. And Haris pun kalau nak join just bagi tahu je. Okay, dalam tu memang ramai sangat orang yang dah pengalaman. Sebab niat kita orang memang betul-betul nak tolong anak muda. Sebab kita orang bukannya ahli politik. Macam orang cakap kan, kalau nak ubah negara, joinlah politicians ke apa. Tapi
everything start dengan diri sendiri. InsyaAllah. Betul. Okay, jom kita Kalau tanya. macam yang nak motivation tu, pergi masuk group WhatsApp tu InsyaAllah. So ada tak Haris soalan-soalan yang dia orang tanya daripada question yang Haris buka tadi? Ada yang DM, ada yang question. Sekejap kita pergi question tu. Alright. Ya. Ada. Alright. How to start a business at the young age? So Haris nak jawab dulu ke Suzy jawab dulu? Suzila. Suzy jawab. Okay. Untuk semua yang tengah tengok ni, Alhamdulillah ramai 128. Apa yang Suzy boleh share based on pengalaman Suzy. Waktu muda ni kan, kita ambil peluang yang ada dekat tangan kita. Kita start je dengan apa yang kita ada. Contohnya, korang jangan letak target yang tinggi. Nak start business tu kena ada modal. Tak perlu pun. Start je dengan dropship. Tapi buat betul-betul. And pastikan korang cari dropship yang ada coaching. Bila orang tu bagi coaching kat korang, korang ada ilmu tau. Korang ada ilmu, korang ada mentor and korang ada circle yang betul. Itu paling penting. Kenapa korang tengok kan dropship ada kawan-kawan korang lah paling terdekat. Dah masuk dropship, dah nak jual tapi setengah jalan je. Sebab tak ada guidance. Sebab tak ada coaching. Itu yang beza kan. Orang yang dapat capai target tinggi dengan tak. Sebab coaching tu penting. So bagi Suzy, korang start je dengan apa yang ada kat tangan. Tak perlu nak start dengan orang panggil modal yang RM50,000 ke apa. Tapi start dengan pengalaman and cari knowledge tu, insyaAllah. So pandangan Haris macam mana? Kalau Haris pula, Haris dulu pernah buat bisnes tau. Kalau nak tahu. Dulu Haris bisnes jual makanan juga lah. Macam makanan. Haris dulu, kalau Haris nak start bisnes, Haris just go je. Haris just go, Haris tak fikir apa pun. Contoh lah, macam dulu Haris jual, you know, ayam panggang tau. Ayam panggang, Haris jual ayam panggang. Because Haris ni pandai masak ayam panggang tau. So every time I lepas gym, I buat ayam panggang. And then tiba-tiba klik nak buat business lah. And then esok kan next day, Haris terus beli bekas, beli resepi, beli ramuan semua. And then terus buat business. So macam, you know, memang risky lah. Bekas bila kita buat business macam, ada korang beli, ada ke tak ada korang beli. Tapi for me, strategi Haris is start small. Macam modal tak ada lah, macam ribu, 100 tu. At least macam under 100. And then start small. And then start jual kat kawan-kawan tu. Try belajar experience tu. Try ada experience tu. For me, that lah. And then, for me, Haris macam, business Haris tu tak go well. Tapi ada juga kawan yang beli. And Haris pun ada belajar some tips lah. So yeah, that's what I want lah. Start small and start gain experience. Yes, correct. Setuju gila dengan Haris. Haris boleh tak Haris tutup soalan ni? Tak nampak muka Suzy. Yeah. Alright, okay. Setuju gila dengan Haris. Kalau kita tak start, kita tak ada pengalaman and tak tahu pun mana kebolehan kita. So yang mana tengah tengok ni kan, kalau korang rasa macam korang risau, korang susah dapat kerja, korang tahu kan sekarang ni kes pengangguran tinggi, kes nak dapat kerja susah. So just start je dengan apa yang korang ada. Contoh macam mana diorang masuk Hero Remaja kan, diorang cari peluang. Bila diorang dapat pengaruh, so bila dapat pengaruh, dapat followers, diorang dah boleh start business. Sama juga dengan korang. Tak perlu pun ada followers yang ramai, tapi nak tengok usaha korang untuk dapatkan orang macam mana. Itu paling penting. Kalau kita daripada muda, kita dah boleh start buat semua benda ni, dapat circle yang betul macam mana Haris dapat circle Hero Remaja yang always nak orang ke depan. So korang ni pun semua boleh sebenarnya. Tapi kita yang decide nak cari macam mana. InsyaAllah. Betul? Betul. Alright. Next question. Boleh? Question. Tapi nanti muka Suzy hilang. Tak apa, nanti Haris tutup je Suzy. Kita tengok soalan. Sorry, what can improve Korang daripada soalan luar pun nak tanya, boleh tanya. performance? Okay. How a business improve performance? Okay, dah boleh tutup dah. Alright. Haris nak jawab dulu ke? Hai Tuan I tak ada experience business. Maybe nak kat Suzy kan? Alright, boleh. So Suzy pun tak adalah banyak pengalaman, tapi Suzy banyak berkawan dengan usahawan yang memang dah jutawan tau. So apa yang Suzy perasan, diorang ni, semua diorang buat adalah berdasarkan ilmu dan mentor yang betul.
Macam korang Suzy share tadi kan macam mana nak start business. Korang cari dulu dropship yang ada sediakan platform coaching yang bagi ilmu percuma. Sebab orang-orang yang coaching korang tu, diorang dah invest hampir berpuluh-puluh ribu untuk coaching korang. So korang, effort korang hanya mendengar dan melaksanakan je. So depends on kita. Macam mana nak maintain performance adalah dengan always cari ilmu. Bila tak ada ilmu, kita akan mati. Sebab ilmu adalah cahaya. So tak kisahlah kau buat bisnes ke kan. Kita sambung belajar ke, sambung diploma ke, degree. Semua adalah perjalanan melalui ilmu. So nak maintain performance, cari ilmu, cari mentor. And cari circle yang betul insyaAllah. So percayalah korang punya bisnes akan grow. Okay, ada yang tanya Suzy. Suzy buat bisnes apa? Faiz Osman. Sekarang Suzy tengah praktikal. Dalam masa yang sama Suzy buat marketing freelancer, which is Suzy bagi content idea marketing untuk bisnes orang. Suzy handle digital marketing dan juga Suzy buat coaching. Coaching Suzy ni berbentuk self growth. Suzy nak semua orang yang masuk dengan Suzy menang, win. Sebab kita orang kan kalau dalam group Haris, everyday without miss kita orang akan share apa yang kita orang achieve. Contohnya tak kisahlah small thing kan. Bangun subuh tak tidur balik. Contoh. Sebab susah kan benda tu Haris. Betul tak? Bangun subuh tak tidur balik. Oh, faham. Tapi kalau Haris memang tak pernah. Ya, ya Allah. Ustaz ni. Bagus lah daripada muda dah amal benda tu. So Alhamdulillah, insyaAllah kalau korang nak maintain performance. Ada tak soalan daripada luar nak dengar? Hai Aisyah. Macam mana nak pandai ekonomi? Comelnya. Okay. Suzy dulu pun tak pandai ekonomi. Pandai Tapi ekonomi. kan. Haris ambil ekonomi? Ha? Tak Ambil ambil. ekonomi? Tak ambil? Tak. Haris apa dulu? Kat sekolah. Ha. Haris ambil sains komputer. So AdMed, Fizik, Kimia and Oh, IT. sains. Susah tu. Ya Allah. Tapi dapat 5A. Alhamdulillah. Power. Suzy Ya. apa, mak ayah memang tak bagi ambil sains. SK Ya. pun tak minat. Ha. Lepas tu Suzy ambil Suzy lah ambil? account. Ambil account and ekonomi je lah. Ekonomi. Kan kalau rasa Macam mana ekonomi nak ni? susah. Apa dia? Nak pandai ekonomi. Macam nak pandai ekonomi? Macam pengalaman Suzy lah. Suzy dulu tak adalah power ekonomi, tak adalah power account. Tapi apa yang Suzy buat, Suzy rapat dengan cikgu tu. Bila kita rapat, kita dapat berkat dia tau. And dia nampak effort kita. So, dah rapat dengan dia, dia yang akan tolong kita. Percayalah. Macam Suzy dulu, Suzy rapat dengan cikgu. So, cikgu tu yang akan tanya, Suzy awak okey tak? Awak faham tak? Dia akan bagi perhatian lebih kat kita. Sama juga dengan Eko. Kita tahu kita lemah Eko. Kita tahu kita lemah subjek account. Buat banyak kali soalan tu. Buat. Sebelum tidur, buat. Bangun tidur, buat. Letak effort. Sebab kita SPM sekali je Haris. Betul tak? So, buat je. InsyaAllah, confirm. At the end tu korang akan dapat result A. Macam mana Suzy dapat. Trial. Sepanjang Suzy 3/5 tak pernah dapat A untuk ekonomi. Untuk account, sepanjang masa fail. Tanyalah kawan Suzy Fifi ada kat sini. Asyik fail je. Tapi SPM Alhamdulillah dapat A. Wah, hebat lah Kak Suzy. Tapi ya, betul lah. Kalau macam nak pandai, it's about the hard work tau. It's about the hard work we put in. Kalau tak ada hard work, you guys memang tak pergi mana pun. Setuju. Tapi Haris 5A tu memang tinggi lah. Sebab sains bukan senang. Betul tak? Boleh lah. Alright, daripada korang ada soalan lagi tak? Ya, ni lah. Usaha tangga kejayaan. Betul? As youth, bagi tahu kita orang yang dah senior citizen ni, yang generation boleh membawa apa tu? Oh, Malaysia maju selari dengan tuntutan dunia dan akhirat. Answer my question. Uyuh, panjang. Ni soalan ke statement ni? Macam tak ada question je. Bagi tahu kita orang, youth selalu bagi, it's like he's a senior citizen. And then bagi tahu kita orang yang dah senior citizen ni, your generation boleh membawa Malaysia maju selari dengan tuntutan dunia dan akhirat. Apa tu Haris? Saya tak boleh nak blend nak Asmaul-Azim. Nampak tak? Panjang. Betul panjang. As you bagi kita orang dah senior lagi. Okay, ada tak lagi soalan lain? Kita orang cuba untuk fahamkan tapi korang keluarkan dengan soalan. Soalan ini, kita boleh komen lah, Haris ambil. Boleh.
Okay, if kita from pure science and nak start some small business, macam mana? Alright. Okay, so Haris dah share tadi kan. First kali kita buat, lepas tu kita ada experience. Okay, Yes, sekarang ni kan, tak kisahlah kita pure science ke apa. Paling penting, kita cari produk yang betul. Contoh kan, macam korang mungkin rasa background korang as a science kan. Budak science kan. So, korang pilih benda yang kena dengan jiwa korang. And paling Yes, penting, betul. betul? Cari benda yang kena dengan jiwa and tahu apa masalah yang manusia hadapi. Sebab bisnes ni bukan berlaku begitu saja tau. Bisnes bermula bila kita tahu ianya ada masalah. And kita adalah seorang penyelesai masalah. Barulah berlakunya sesebuah bisnes. Contoh, kenapa produk skincare boleh ada? Sebab diorang tahu sekarang ni ramai gila masalah breakout. Kenapa produk kurus boleh ada? Sebab semua orang ada masalah nak kuruskan badan. Yes. Betul tak? So sama juga dengan budak sains. Apa yang korang dapat belajar daripada sains tu kan? Contoh macam sains. Saya tak belajar sains, tapi apa yang boleh relate lah dengan sains? Macam Contoh like skincare product You guys bila pure science you belajar chemistry tau. And then bila you contoh you buat skincare product or maybe like you jadi dropship skincare product. So you ada chemistry, you ada pengetahuan chemistry tu. And you gunakan pengetahuan chemistry. Okay, contoh ethanol ni apa function dia kat muka, and you kena pandai elaborate apa yang you belajar kat sekolah tu. So bila that way, so orang akan jadi macam, orang akan macam respect you because you intellectual. And then second, orang akan belajar daripada you. And dua tu boleh naikkan you punya sale lah. Setuju, betul. Apa yang Haris share tu semua adalah kita deliver value dekat orang. Yes. Sebab kalau kita sebagai founder, kita buat bisnes, tapi kita asyik menjual produk je, orang pun tak nak. Tapi kan korang tengok bisnes-bisnes yang berjaya, diorang bukannya menjual, tapi diorang share apakah orang pakai solusi produk tu kan. Boleh selesaikan masalah apa. Diorang pakai bahan apa. Semua tu adalah orang panggil kita educate orang. Itu adalah benda paling penting. InsyaAllah. Ada soalan tentang kawan nak jawab. Daripada Amira. How to fix relationship between friends? I've made mistake, but I dah pujuk my friend, but still tak jadi. Okay Amira, I don't know how old are you. Suzy memang banyak gila pengalaman dengan kawan, and Suzy boleh bagi satu cadangan di mana kan sekarang ni Amira mungkin tengah face sekolah menengah, betul tak Amira? So apa yang paling penting sekarang kan, Amira fokus diri Amira. Okay, Amira dah cuba pujuk tau. Amira dah rendahkan ego Amira. Ingat benda ni, tak semua orang untuk kita, and bukan tugas kita untuk puaskan hati semua orang. Betul tak Haris? Kita dah cuba beralah, takkanlah kita sampai nak kena puja dia, kena tunduk, kena sembah dia. Tak perlu semua tu. Tapi kita dah buat kerja kita. Kita dah beralah sebagai seorang Islam. So apa yang paling penting, kalau betul Amira sayang friendship tu, Amira just doakan je. Yang second step Amira kena buat adalah fokus diri Amira and cari benda yang boleh buatkan Amira grow. Jangan terlampau fokus masalah kawan. Jangan fokus masalah. Fokus benda yang buatkan Amira boleh grow. Itu paling penting. Sebab kalau sepanjang masa Amira terlampau bangun pagi asyik-asyik fikir pasal kawan, macam Suzy duduk ada masalah kawan sebab Suzy suka duduk bergeng tau. So Suzy rasa macam throughout my journey boleh berkawan, tapi kita kena pandai pilih kawan. Sebab kalau tak, kita akan drag, kita akan stay kat tempat yang sama. Macam mana Haris buat kan, Haris masuk Hero Remaja, Haris dah step forward. So macam benda tu buatkan Haris dah jadi orang lain dah masuk circle yang lain, dan buatkan Haris pun rasa confident tinggi gila. Betul tak Haris? So sama juga dengan Amira. So share Haris punya pandangan pula tentang seorang kawan. Kalau macam Amira kan, dia buat salah kat kawan dia, and then dia dah pujuk tapi dia still tak jadi. It's the thing tau, kalau you dah pujuk, you dah turunkan ego, you dah minta maaf, then you dah buat your job. You dah buat your job. Sekarang ni dia punya job pula untuk maafkan you and kawan balik dengan you. Tapi sekarang dia tak buat job dia. Sekarang dia pilih job dia, sekarang dia pilih untuk tak nak kawan dengan you. You nak buat apa lagi? You dah buat your job lah. You dah buat kerja awak, iaitu minta maaf balik and turunkan ego. Tapi dia tak nak terima. So
you cannot change their mind. Dia seorang je yang boleh change his or she mind lah situ lah. His or her mind lah. And then, so apa yang Haris nak cakap is that you kena macam okay lah, you sudah yang you dah minta maaf semua tapi dia tak nak and nak buat macam mana. So it's like you kena move on lah daripada dia. Betul? Setuju? And focus on yourself. InsyaAllah. Haris ni walaupun masih 18 tapi fikiran dah matang kan? Mana ada. Macam mana kalau ramai orang tak suka kita? Maksud saya kalau ada orang nak kecam. Okay, Suzy share boleh Haris? Mana? Saliza Saliman ni. Okay, Saliza Saliman. Okay, Suzy, sepanjang Suzy coaching and sepanjang pengalaman Suzy throughout my journey, ada yang Suzy kena kecam melalui social media, ada yang kecam dalam kehidupan yang sebenar. So kan, apa yang Suzy perasan kan, kita, the moment kita first time rasa benda tu, kita akan rasa down tau. Tapi paling penting kita macam mana kita nak overcome. Contoh kan, first time korang buat something, korang buat benda yang korang tak pernah buat. Tiba-tiba kawan dekat datang cakap, kau ni kerek lah, apa pasal kau buat benda tu? So korang fikir balik, korang dapat apa daripada kecaman dia tu? Adakah korang akan stay dekat tempat yang sama ataupun membuatkan korang lebih berjaya? Kawan korang tu yang nak cakap pasal korang tu, dia seorang yang macam mana? Toksik ke ataupun memang seorang yang membina? Penting juga untuk dapatkan benda-benda tu. Kalau korang tak dapat nak identify kawan korang, korang akan stick dekat toksik punya person. So bila korang stick and korang akan jadi seorang yang toksik juga. So nak buang orang-orang macam ni adalah korang kena tahu siapa dia. Kalau dia korang tahu suka cakap buruk pasal orang, korang just tinggalkan dia je. Yang paling penting korang fokus orang yang sayang korang. Suzy kan, macam mana Suzy boleh stay energetic, boleh stay positif. Suzy start untuk fokus orang-orang yang sayang Suzy je. Sebab ramai sangat orang sebenarnya sayang kita. Tapi kita, macam Haris sendiri kan, sebelum nak masuk hero remaja, mesti Haris akan ada rasa macam mana lah orang cakap pasal aku. Tapi Haris buang kan benda tu kan. Semua orang ada situ. Betul? Tapi bila Haris buang benda tu, Haris start masuk hero remaja and Haris jumpa yang ramai gila orang sayang Haris. Betul tak? So sama juga dengan Saliza. Jangan fokus dekat orang yang tak sayang awak tu. Tapi fokus dekat orang yang sayang kita. Boleh? InsyaAllah. Yeah, it's the thing lah. Kalau macam orang kecam, you kena tahu kenapa dia kecam you. It is because maybe betul-betul dia tak suka awak because it is you, ataupun dia nak kecam because dia nak jatuhkan awak. Because orang yang kecam ni, orang macam haters or something ni, dorang ada satu goal je sebab dorang kecam. Which is dorang nak jatuhkan you sama level dengan dorang. Faham tak? It's like dorang bawah ni, you atas ni. Dorang tahu you atas ni, tapi dorang kecam because one thing je, dorang nak you akan sama level dengan dorang. Bila you akan sama level dengan dorang dah tak kecam lah. Sebab tu orang cakap haters ni bagus tau. It is menunjukkan yang you someone, you something. So yeah. Betul? Kena ada, kalau Haris kalau macam ada haters, ada orang kecam, Haris take it as macam proud, Haris bangga lah because it is menunjukkan yang Haris something lah, someone lah. Sebab yang Haris dah buat something yang dorang rasa macam jealous itu. Bagus Haris, sangat positif. Kak Suzy dah tua remaja lagi ke? Saya masih muda insyaAllah 18 tahun. Okay, ada soalan tadi. Okay, Haris pun banyak dapat soalan ni kan? How to be confident to talk in front of people. Oh ya. Kan? Okay, so Haris nak share dulu ke Suzy share dulu? Haris dulu. Alright, boleh. How to be confident to talk in front of people. It is the thing. Bila you nak confidence to talk in front of people, you need to start small. Start by cakap dengan orang one by one. Start by making friends with strangers lah. Bila you dah start making friends with strangers, bila you dah start small talk dengan strangers, you akan rasa dah lama you akan macam dah biasa tau cakap dengan orang. At the end, bila sampai satu tahap tu, you akan dapat confidence and dapat boleh talk in front of people easily. So, strategi Haris start sebelum macam contoh lah, time Haris dapat tahu Haris masuk hero. Sebelum shooting ada satu minggu gap tau. Satu minggu gap tu Haris keluar and then Haris start cakap dengan strangers. Sebab Haris nak hilangkan Haris punya nervous lah.
cakap dengan orang, cakap dengan depan kamera semua. So, bila I cakap dengan orang, selama Haris macam dah biasa lah cakap dengan orang, cakap dengan kamera, and then last macam tu lah. Kira dia Haris, konklusi dia Haris push diri Haris, betul tak? Yes, Haris keluarkan diri daripada comfort zone. Itu paling penting. Yes, betul. Macam soalan tadi kan daripada Afifah. Kita tahu kita tak confident. Kita dah tahu, kita dah discover itu adalah kelemahan kita. So, tulis dalam kertas. Apa solutions dia? Itu paling penting. Contoh, bukan je tak confident cakap depan orang. Kalau kita ada anxiety, ada yang tanya macam mana nak overcome anxiety. Kita dah tahu kita ada anxiety. Kita insecure tengok orang lain. So, kena tahu solution. Bila korang tahu solution, korang akan bertindak. Tapi kalau korang manjakan perasaan tak confident, ada insecurity, korang akan stay kat tempat yang sama. Macam mana Haris tahu. Haris tak confident nak cakap depan orang. And Haris buat adalah Haris bercakap dengan strangers. Haris move forward, buat benda yang baru. Sama juga dengan korang. Kalau korang, confident ni ada banyak benda. Cakap depan kamera, cakap atas stage, cakap dengan kawan-kawan, nak buat orang selesa dengan kita. Semua tu dia adalah proses tau. Dia bukan terus jadi. Bukan macam tu. Tapi korang kena buat dulu, bergerak dulu sampai jadi biasa. Mula-mula mungkin rasa terpaksa, rasa macam, aku quote lah, dia ni suka aku ke tak? Buat je, langgar je. Along the journey tu, as long korang jaga niat korang, korang akan dipermudahkan perjalanan. Itu yang selalu Suzy pesan kat semua orang. Macam mana Haris kan? Haris masuk Hero Remaja. Haris kekal dengan sifat hamba Haris. Ramai orang sayang Haris. Sampai jadikan Haris macam ni. Itulah cara dia, insyaAllah. InsyaAllah. It's just, you guys kena ingat tau. If your life, macam you rasa comfortable with your life, there's something wrong with your life. Your life kena rasa macam, you kena push yourself sampai kan you rasa macam, tak selesa lah dengan hidup. Macam, tak selesa lah dengan hidup, tak selesa lah nak cakap dengan orang, tak selesa lah nak. Benda tu lah yang buat, makes life beautiful lah. Yeah, bila you selalu macam duduk lepak rumah, is that comfortable kan? You dalam comfort zone that's what make your life boring lah. Betul, sangat setuju Riz. How to, apa lagi soalan? Spin. Is it look or penampilan pengaruh kita punya confidence level? Contoh, if someone gemuk. Seorang yang agak malu sebab fizikal dia compare, alright. Okay. So sekarang ni dia, Suzy panggil dia Amel lah. Okay, Amel. Mungkin kawan-kawan Amel ada yang rasa malu sebabkan fizikal bentuk badan. So kan, macam Haris kan. Alhamdulillah kita berdua diberikan rezeki oleh Allah. Ada rupa, Alhamdulillah, tak cakap cantik, tak cakap handsome, korang boleh lah. Okay, so dia bukan isu tu tau, wahai Amir. Tapi yang paling penting adalah macam mana Amir nak rasa self-love diri Amir tu sendiri. Itu key point dia. Kita semua dilahirkan, semua ada value. Semua ada sebab, bukan saja je kau dilahirkan. Amir tengok berapa ramai yang duduk kat atas kerusi roda boleh buat duit berjuta-juta. Sebab apa? Sebab dia tahu diri dia ada value. Amir kena start daripada sekarang, cari value dalam diri Amir. Jangan macam, aku rasa aku gemuk lah. Aku rasa gigi aku tak rata. Aku rasa muka aku berjerawat. So aku tak boleh ke depan. Orang akan rasa macam tak selesa dengan aku. Bila you think that way akan datang dekat kita. So first thing, cari value. Tak perlu nak ada rupa yang elok. Jaga peribadi. Jaga cara kita bercakap. Attitude kita dengan orang. And macam mana kita nak share value dengan orang. InsyaAllah. Pendapat Haris macam mana? Kalau pendapat Haris lah, ada two things. If you either macam gemuk or terlalu kurus, then fit yourself. Macam try pergi gym ke, try workout, if you gemuk, try kurus. If you like kurus, try macam sadur ke macam tu. Yes, that you try to fix yourself and try, macam tu try motivate yourself lah. But one thing, the other thing is that if it is based on appearance, macam muka you macam tak handsome ke apa, tak lawa ke apa, you need to belajar how to have the confidence lah, you know. Contoh lah macam Tony Fernandez. Dia tak nak cakap dia tak handsome tapi tapi dia ada confidence because he know who he is. Dia tu jutawan. Betul. And dia ada nilai. Orang, so sebab tu orang respect dia. Dia jutawan. So macam you kena tahu apa yang boleh buatkan orang respect you. Apa yang boleh buatkan orang nak berkawan dengan you. Betul. You kena tahu apa yang dalam diri you. Sebab semua orang ada benda tu.
Betul? Yes. Jangan fokus luaran je tapi fokus dalaman. Hmm. InsyaAllah. Okay, apa lagi soalan? Wah, banyaknya soalan. Kadang-kadang ada orang ni main-main. Mio ni tunggu masa. Okay. Haris jap. Haris. You ada tak soalan yang kita boleh ni? Sebab dia orang banyak berborak dalam ni. Okay, nak soalan susah tak? Apa tu? Controversial sikit lah. Best. Youth are more open to liberalism issue compared to conservative older generation. Hence the okay boomer issue question how to close the gap between generation. Right. So yeah, there's a thing that when millennials, generation Y ataupun millennials, kita orang cakap okay boomer, kita orang macam okay, kita orang tak respect orang tua. Kita orang macam we don't see them as macam gitu, we don't see them as human, kita orang tak respect them. But there's a thing, not all millennials macam tu. There's a millennials yang good and youth emporism liberalism issue. Okay, the thing why youth more towards to liberalism is because social media. Then orang the older generation they need to cut dia punya their son, macam orang apa, macam ibu apa, dia orang perlu kawal dia orang punya anak-anak supaya jangan main sangat dengan social media, because social media ni lah yang buatkan youth fikir pasal okay, open minded tentang liberalism, which is that even though walaupun nampak macam okay to youth, tapi older generation diorang tak suka sangat liberalism ni. So the thing is that we need to didik generation, contoh macam generation Z or any generation yang akan datang, we need to didik diorang supaya jangan terlalu terdedah dengan idea barat. So the fast way to calm the ni is to cut their social media use, because social media is what influence them to fikir macam-macam lah. So that's my ni. So kiranya pendapat Haris more on social media kan? Yes. Social media is the number one thing lah yang buatkan orang, bukan generation millennials fikir pelik-pelik lah. So in the same time juga kita yang macam Zakwan, saya panggil Zakwan lah. Apa nama dia? Izzuan. Kita sebagai seorang kakak, sebagai seorang abang, Haris sebagai seorang abang, yang one day akan jadi parent. So apa yang kita boleh ambil tindakan sekarang, kita start dengan diri kita. So that bila kita dah start ada ilmu, kita tahu untuk control benda yang sepatutnya, kita jaga diri kita waktu orang tak nampak, automatik bila kita jadi parent, kita akan jaga anak-anak kita dengan baik. Sama juga. So macam mana nak tolong anak remaja sekarang, nak tolong millennial sekarang, kita share benda-benda yang sepatutnya dekat social media. Tak boleh nak control semua, tapi cuba untuk sharing. Mungkin tak semua orang tengok, tapi orang seorang tu yang tengok, mungkin dia terbuka hati, dah boleh untuk kurangkan. InsyaAllah. Right ni. Apa? Suzy, adakah salah bila lelaki lembut menjadi cerita model dan dancer? Dia adakah Tak salah salah tu. Okay, apa pendapat Haris? Kenapa salah? Siapa yang cakap ni? Hish. Tak salah pun so. Semua orang have their own goal and every goal yang semua orang ada is depends on dia. Tak ada goal yang salah. Tak ada cita-cita yang salah. Kecuali cita-cita jadi pencuri ke perompak lain lah. Tapi kalau model atau dancer, it's normal lah. Betul? Serious. Yes. Macam bagi Suzy juga, sama juga. Which is, benda tu macam bukannya korang buat benda dosa tau. Korang menari. And menari adalah, okay, kalau kita suka gym kan, Haris kan. So benda tu boleh buatkan kita jadi energetic, boleh buatkan kita sihat. So just go je. InsyaAllah. Okay, ada lagi? Wah, Mio. Tak salah bro, kalau nak jadi model audition, perlu ingat unit. Wah, power lah Mio. Sebab Mio ni pun menari juga. Mio. Okay, ada lagi?
Betul, tak ada limitations untuk tunjukkan talents dia. Weh, Mio, lama kau tengok live aku kali ni. Thank you so much tu. Kau memang supportive. Okay, ada lagi soalan daripada yang lain? Jumpa. Tak ada lagi jumpa. Oh ni. Apa tu? Macam mana kita nak jumpa seorang sahabat? Saya jumpa ramai kawan yang jumpa yang ada susah senang bersama. Saya tak jumpa lagi. Okay, faham. You nak jawab dulu ke Suzy jawab dulu? Suzy jawab tu. Boleh? Alright. So, okay. First thing kan, bagi Suzy, kita jangan fokus dekat orang. Bila kita letak pergantungan kita dekat orang, kita akan stop untuk rasa sayang diri sendiri. And stop pergantungan dekat Allah. So tak perlu pun nak cari kawan ke, nak cari partner yang kita rasa macam, uish dia ni sweet lah. Kan? Sebab bila kita ada rasa untuk bergantung kat manusia, kita akan hilang kawalan diri sendiri. And bila kita down, kita mula nak buat benda-benda mengarut. So first thing first, kena tanya balik niat awak. Kenapa awak nak kena cari kawan yang ada susah senang? Kenapa kita tak decide untuk jadi seorang yang kuat waktu susah senang kita? Kenapa kita tak decide untuk bergantung je dekat Allah and mengadu je dekat dia, minta tolong dekat dia waktu susah dan senang kita. Sebab the point is, semua orang akan tinggalkan kita juga at the end. Tak kisahlah adik-beradik pun kan. Macam Haris tahu sekarang ni adik-beradik pun ada yang tikam each other. Kawan apatah lagi, partner apatah lagi. So, tak perlu pun nak cari kawan bagi Suzy. Just focus on yourself. Percayalah bila kita tingkatkan keyakinan diri kita, kita ada self value, orang yang akan datang kat kita. And orang yang akan stay dengan kita. Betul tak Haris? Setuju tak benda tu? Betul. Betul, I setuju. Because, apa ni? Dah tak filter. Because, because lagi pun, orang yang susah senang dengan kita, tak semestinya dia akan stay kita sampai kita tua. Faham tak? Betul. So, it is better to stick to yourself, and kalau susah senang pun susah senang sendiri, because bila you macam tu, you akan belajar and you akan self growth lah. You akan belajar and you ada experience dalam life. So it is better that way. Betul, yes. Because tak semesti macam everything in life you kena ada kawan you. Kadang-kadang you kena seorang. So bila you ada seorang tu, time seorang tu lah you dah belajar. Betul. InsyaAllah. Okay, Sofia, Aris nak jawab soalan mana? Okay, dia dah start masuk soalan cinta dah. Mana yang tu Tak kisah dari mana pun boleh. Yang Haris selesa. Ni. Suzy umur berapa? Apa tu? Okay, Suzy umur 23, Haris 18. Apa Suzy, lagi tak payah. Macam mana nak elak jatuh cinta dengan kawan baik sendiri? Wah, Haris, mana jadi tak benda ni? Kawan baik sendiri tak pernah. Haris tak pernah jatuh cinta dengan kawan baik sendiri. Tak pernah? Suzy pun tak pernah. Tapi apa yang boleh Suzy bagi cadangan kan? Ni untuk long term tau, Sofia Nur Ainin. Suzy jawab sebagai seorang yang pengalaman jatuh bangun dalam relationship. Kalaulah Sofia nak jadi seorang perempuan yang sentiasa bahagia, seorang perempuan yang sentiasa bagi value, yang sentiasa energetic, adalah Sofia kena belajar untuk sayang diri sendiri dulu. Macam mana nak elak jatuh cinta dengan kawan? Fikir long term. Adakah Sofia rasa dengan Sofia asyik fikir pasal dia, jujur dengan dia, bukan jujur tentang perasaan, Sofia akan terus dapat dia. Sofia terus boleh bersama dengan dia. Tak sekelip mata. And paling penting sekali, Sofia sayang tak relationship Sofia dengan dia? Percaya tak Haris, orang yang lepas dah couple, dia lepas tu akan jadi strangers. Rugi kan benda tu? So it's better lah kalau Suzy dekat tempat Sofia, Suzy akan kontrol perasaan Suzy. And Suzy fokus on diri Suzy. Sebab kau pergi mana pun, kau bercinta 10 tahun pun, kalau Allah cakap bukan jodoh kau tak kata tak bersama. So keep on praying. Kalau rasa nak dia, doa je. Tak perlu nak luah lagi. Fikir long term, insyaAllah. Kalau Haris macam mana? Kalau Haris, simple je. If you are in love with your best friend, then he's not your best friend. Wow. Then why?
then don't fake it lah. If you're in love with your best friend, then he's not your best friend. So don't fake it by being your best friend. Sebab bila you suka dia, and then you fake it by being dia punya best friend, you akan simpan perasaan tu sampai you besar tau. So, and then you akan lama-lama bila best friend you ada perempuan lain, you sendiri akan rasa down. Sendiri akan jealous. So, if you are in love with your best friend, you rasa nak cinta dengan kawan baik you, better macam first kalau Haris confess, cakap. Tapi kalau dia tak terima you, and then just be best friend lah. You know, bila kita confess dengan best friend, dia tak terima, rasa macam awkward lah lepas tu. Tapi try to make it out. Try to make out lah. Make it out lah. Lepas tu, one thing, the other is try avoid him lah. Try jangan jadi best friend lah. So because if you are fake it by being best friend, nanti you sendiri akan suffer lah in long term. Betul, sangat setuju. Alhamdulillah ramai juga yang bersetuju. Okay, next question. Kita dah lagi 8 minit Haris. Ya ke? Wah, Rafiq tengok video-video yang membina. Kau tengok TikTok kan Rafiq? Ada lagi question? Alright, so sekejap. How to get out from a toxic circle of friends without them hating you? Okay. Haris pernah tak nak keluar diri Haris daripada toxic friends? Nah. Pernah. Apa yang Haris buat? For me, Haris toxic friends is like dorang ni macam dorang bukan tikam belakang, dorang tikam betul-betul Haris. Faham? So, apa yang Haris buat is Haris distance myself from them. Tapi, dorang end up bully Haris. So, sebab tu Haris dibully time skor rendah. So, benda tu jadi macam basic lah bagi Haris. So, nak keluar daripada toxic friends without them hating you, bagi Haris tak tahu lah possible ke tak. Bagi Suzy, possible tak? Possible apa? Untuk apa? Nak keluar daripada toxic friends, kita kawan dengan dia. Tapi kita tahu kawan tu toxic, kalau group kita toxic, and then kita nak keluar, and then tapi dia tak benci kita sebab kita keluar. Okay, kalau pada bagi Haris tak possible lah. Tak possible. Kiranya boleh lah bagi Haris, okay lah. Macam bagi Haris lah, benda tu tak possible. Mesti diorang akan hate kita. Mesti diorang akan benci kita. Tapi, you kena ingat lah, long term, benda ni akan jadi benefit to you. Tak kisah diorang hate you ke, diorang benci you ke. Tapi, it is because yourself. Bagi Haris, kalau you keluar daripada toxic relationship, bagus lah. Because you kisah pasal diri you. You fikir pasal diri you. And bila you buat macam tu, dia macam investment lah kat diri you. Sangat setuju, sangat matang. Seorang yang berumur 18 tahun boleh fikir macam ni. Sedangkan Suzy umur 21, Suzy kena tikam dengan kawan Suzy. So Haris, bila Haris dah ada benda macam ni sangat bagus tau. Untuk yang tanya tadi kan, yes, you have to make choice. Sebab kalau you tak make choice, you akan stay stuck dekat tempat yang sama. And benda tu akan buatkan you sangat-sangat menyesal bila you dah 5 tahun ke depan. Sebab apa? You nak jaga perasaan orang. Sampai bila? Lepas tu bila you sakit, diorang tu ke yang akan tolong you? Diorang akan tetap jadi orang yang sama. Tetap akan kutuk belakang you. Tetap bagi rasa macam mungkin nganjing depan depan. So if you know that they are toxic, just leave. Cari circle baru. Sebab sebab bagi Suzy kan, Suzy berkawan and bergaul dengan orang-orang yang berjaya, orang yang dah tua. Diorang kalau cakap je pasal kawan, pasal toxic ni, reason diorang senang je. Kau tinggalkanlah diorang. Tak payah nak macam jaga perasaan. Tak perlu pun. Sebab yang tu betul cakap Haris. Sangat setuju. Investment kita. Tak rugi pun. Apa tu? Jika satu orang benci kita, dia yang bermasalah. Kalau semua orang benci kita, kita yang bermasalah. Betul? Tapi just macam kalau korang rasa kawan tu toksik ke, group tu toksik ke, just tinggal je. Korang buat life baru. Letak pergantungan dekat Tuhan. InsyaAllah semua akan dipermudahkan. Sekejap, ada soalan lagi. Hai Asia. Pengalaman Haris buatkan dia matang. Ya, betul. Apa pengalaman Haris yang buat Haris matang? Pengalaman yang buat Haris matang. You guys kena ada macam Haris sudah. Kak Suzy tak macam, maybe Kak Suzy tak join live Haris sebelum ni lah. Haris tekan kat diorang is pengalaman lah.
everything, whatever happen, take it as pengalaman. You know. Ataupun try, if you tak buat apa, try cari pengalaman. Macam contoh PKP kan, daripada you tak buat apa, try cari pengalaman. Pengalaman contoh, you start online business ke, you start making friends, online friends, you start apa-apa je lah, asalkan pengalaman. Sebab pengalaman tu yang buat kita matang. Betul, setuju. Okay, last question. Kita ada 4 minutes more. Suzy, okay, Amirul Farhad, saya notice awak punya ni, insyaAllah nanti saya cari dia, okay? Ada lagi tak? Tengok soalan saya, Suzy. Rafiq, apa soalan kau? Oh ni, soalan ni. Apa? Soalan ni suka main-main. Okay, sekejap. Dia ada daripada DM. Okay. Okay, daripada DM. How to deal with mental illness among teenager? Macam mana kita nak kurangkan rasa mental illness? Handle. Handle mental illness lah. Kiranya dia ke atau dia nak tolong orang? Dia kot. Dia. Okay. Jawab dekat dia. Sangat bagus tau bila dia dapat tahu yang dia ada mental illness. Haris perasan tak? Ramai sangat orang sekarang suka je luah perasaan dekat Twitter, dekat Instagram, dekat social media, dekat WhatsApp story. Diorang rasa dengan meluah dekat social media buatkan diorang rasa puas and mungkin dapat perhatian dari orang. Tapi diorang tak tahu yang diorang tengah mengalami masalah mental illness. So once bila kita dapat tahu benda tu, first terus cari solutions. Solution dia macam mana? Adakah dengan kita minta pandangan orang ataupun kita sendiri yang pergi berubat. So the main thing is kita dah acknowledge, kita terus cari solutions. Mental illness dia sangat take time. Kalau macam Suzy dulu pernah ada depression, Suzy pergi berubat cari Islam. Macam Haris pernah ada tak pengalaman? Rasanya tak ada kot, Haris muda lagi. Pengalaman mental illness tak ada kot. Tak pernah mental tak lah ada. sebelum ni. Alhamdulillah. So yang tengah ada sekarang ni kan, Haris dan Suzy, Bella pernah dan Bella tapi Bella pergi audition Korea. Okay Suzy, just make it short yang pasal mental illness tu. First korang acknowledge, korang cari solutions. Okay, jangan biarkan diri korang. Bila korang rasa, bila bangun pagi tak ada rasa semangat, bila pergi tempat baru rasa macam tak happy sedangkan orang lain tengah bergembira, korang tengah ada masalah, kena sedar benda tu and terus cari solution. Jangan pendam. Sebab bila korang pendam, korang akan hidup macam sekadar hidup je. Macam tak apa, aku tak sabar nak tidur. Sebab tidur kan boleh lari pada masalah, betul tak Haris? So sampai bila nak hidup dalam keadaan macam tu? Yes. Boleh? Tu fix je lah, jangan lari lah. Tinggal 2 minit. Fix je. Okay. Bella pergi audition, pergi YGS tapi ramai yang ketuk. So dah tinggal seminit ni lagi, tak sempat dah ni. You nak buat second live ke? Tak apa, insyaAllah kalau next time ada rezeki ke. Alright, rasa tu je kot. Alright, thank you so much Haris and thank you juga yang stay daripada awal sampai akhir. Thank you Suzy. Okay, take care Haris. Bye, Assalamualaikum. Bye. Bye. Tapi ada seminit lagi. Sampai habis. Okay, korang yang nak suruh buat live ni, korang nak tengok Haris ke apa? Cuba share. Diorang nakal. Tengok Suzy lah. Dah habis ke? InsyaAllah nanti kita orang buat lagi. InsyaAllah. Bye. Thank you. Thank you juga sudi join. Ui, ramai cakap thank you. Apa? Welcome. Safe life. InsyaAllah. Apa-apa jangan lupa nanti DM Suzy minta untuk masuk grup. Okay? InsyaAllah kita orang akan tolong korang. Siapa yang macam nak join grup WhatsApp Grup Telegram. Dalam tu kita orang share banyak benda. Pasal self-development, self-growth, self-love, nak bangun daripada kegagalan, daripada jatuh cinta, relationship, semua kita orang akan share. InsyaAllah. Take care korang. Okay. Rafiq, ya Allah, kau ni sempat lagi. Amirul, nanti kita bincang kat luar. InsyaAllah. Saya dah share tadi saya buat bisnes apa.
Boleh lebih 1 jam? Betul ke? IG baru. Tahu. Betul ke? Okay, tiga saat. Bye. Bye, take care.